Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai impak besar penggunaan kecerdasan buatan atau AI terhadap cara pengurusan dalam ekosistem pendidikan. Tegas Baginda, kebergantungan kepada AI secara berlebihan tentu sahaja boleh mengancam pembangunan kemahiran lain seperti pemikiran kritis dan kreativiti. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan demikian semasa berangkat menghadiri majlis bersama penuntut-penuntut serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Malaysia. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah baginda berangkat bersama-sama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang sedang berada di Malaysia, termasuk para pelajar, pegawai kerajaan yang bertugas di sana dan mereka yang sedang bercuti bersama keluarga. Melalui majlis ini, Beta berpeluang mendekati dan berinteraksi dengan rakyat Beta, lebih-lebih lagi para pelajar yang sedang menuntut di sini. Para pelajar yang melanjutkan pengajian di luar negara seperti Malaysia adalah berpeluang untuk memperolehi pendedahan dan persekitaran berbeza. Ini sangat baik untuk mengasah bakat berdikari dalam masa berjauhan dengan ibu bapa. Bagaimanapun, Beta yakin para ibu bapa tetap sahaja memberi sokongan berupa doa yang tidak putus-putus untuk keselamatan dan kejayaan anak-anak mereka. Ini adalah wajar. Berdasarkan beberapa kejadian buruk telah berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Kejadian-kejadian ini tentu sahaja merisaukan pihak kerajaan dan ibu bapa. Oleh itu berhati-hati dalam perkara pergaulan dan memilih kawan adalah sangat penting untuk diambil ingatan sebagaimana agama kita sendiri menggalakkan untuk memilih kawan yang baik, yang berakhlak mulia. Baginda bertitah tugas para pelajar ialah untuk meraih kejayaan. Namun apabila sudah berjaya, janganlah lekas selesa dengan kejayaan itu. Maksud Beta, kejayaan mendapat skor yang baik di atas kertas belum mencukupi, melainkan kejayaan yang sebenar-benarnya ialah kita berupaya mengembangkan potensi diri, meliputi segi-segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Beta gembira mengetahui bahawa para pelajar terus mengambil peluang menyertai aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, yang berupaya untuk menambahkan kemahiran yang diperlukan oleh negara. Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menegaskan mengenai penggunaan AI secara berhemah dan berintegriti. Menyentuh mengenai inovasi, para pelajar hari ini sedang melalui proses pembelajaran yang semakin mencabar, di mana penggunaan kecerdasan buatan atau AI telah memberikan impak besar terhadap cara pengurusan dalam ekosistem pendidikan. Penggunaan generatif AI menawarkan pelbagai kelebihan, pembelajaran yang lebih efektif dan berimpak tinggi. Namun, hendaklah perkara itu digunakan secara berhemah dan berintegriti. Kebergantungan kepada AI secara berlebihan tentu saja boleh mengancam pembangunan kemahiran lain
seperti pemikiran kritis dan kreativiti. Kita boleh gunakan AI sebagai alat bantu, tetapi bukan untuk menggantikan usaha dan kebijaksanaan. Baginda seterusnya bertitah merafakkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati rakyat dan penduduk serta negara Brunei Darussalam. Selain perubahan dalam ekosistem pendidikan, beta juga ingin menzahirkan kebimbangan terhadap pengaruh negatif yang semakin meluas yang mencakupi pelbagai aspek. Gejala penyalahgunaan dadah, rokok elektronik atau vape bukan sahaja boleh merosakkan kesihatan, tetapi juga mampu untuk melumpuhkan prestasi akademik dan reputasi pelajar. Gejala buli juga dalam apa bentuknya perlu dicegah kerana aktiviti buli bukan sahaja memberi kesan kepada mangsa buli tetapi juga pembuli sendiri. Akhirnya, beta dengan tulus ikhlas mendoakan supaya para pelajar dan pegawai yang sedang berada di sini akan sentiasa berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberkati kita semua dan negara dengan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran dan keselamatan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis bersama penuntut-penuntut serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Malaysia. Majlis berlangsung di Hyatt Regency Kuala Lumpur. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, Awang Muhammad Aizul Hakim, Pimpinan Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy, Pemangku Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia dan Dayang Amal Afikah binti Awang Haji Rusali yang di-Pertua Persatuan Pelajar Brunei di Malaysia. Majlis dimulakan dengan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Muhammad Firdaus bin Muhammad Saleh dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan intisari oleh Awang Muhammad Fawaz bin Daud dari KPJ Healthcare University. Pahala akan sentiasa mengalir kepada si pemberi ilmu sampai bila-bila. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Hamba ke bawah dili Tuan Patik dengan penuh hormat. Yang di-Pertua Persatuan Pelajar Brunei dalam sembah alu-aluan menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia atas peluang, kemudahan, sokongan dan bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pesambah daripada Yang di-Pertua Persatuan Pelajar Brunei dan Awang Sheikh Muhammad Rafiuddin Hayat bin Sheikh Haji Osman, Naib Yang di-Pertua Persatuan Pelajar Brunei serta Dayang Elyana Erniza binti Haji Lamid, pereka pesambah. Majlis diserikan dengan persembahan daripada para penuntut. Ini menjadi kenangan manis bagi 1,082 penuntut serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berpeluang beramah mesra bersama baginda. So tahun akhir. Oh, tahun akhir. Keberangkatan baginda ini memperlihatkan kepribadian baginda sebagai seorang raja yang penyayang dan berjiwa rakyat sekaligus detik istimewa yang ditunggu-tunggu oleh para pelajar, rakyat dan penduduk di luar negara yang menjunjung tinggi kepimpinan baginda. Selaku bakal pemimpin, beliau perlu sentiasa siaga dalam menghadapi pelbagai cabaran termasuk persediaan dari segi buah fikiran. Demikian perkongsian para penuntut yang berada di Malaysia semasa ditemu bual pewarta RTB. Persediaan dari segi buah fikiran, macam mana kita ni pemuda-pemudi ataupun belia-belia yang bakal memimpin negara ini sentiasa bersedia dalam menghadapi apa jua cabaran yang akan datang. Pasal kita ni belia-belia orang muda-muda ni yang akan bakal memimpin negara. Menunjukkan nilai kebruneian kami di sini dan mungkin juga mendorong ramai untuk melanjutkan pelajaran di luar negara lah, termasuklah di Malaysia ni. Jadi apa yang saya dapat simpulkan, calak kebruneian itu sebenarnya sudah sebati dalam diri kami. Jadi apa saja yang kami lakukan daripada cara kami berbahasa atau adab dalam pergaulan. Sangat penting untuk sentiasa berpegang kepada falsafah Melayu Islam Beraja walaupun berada di Malaysia ataupun di mana-mana tempat, kita ni mesti menjaga nama baik Brunei dengan mengamalkan nilai-nilai murni, nilai-nilai Islam, sentiasa beradab dan sentiasa menghormati orang lain. Rangka Tindakan Ekonomi Brunei Darussalam menggariskan pelan strategik untuk mencapai matlamat ketiga Wawasan Brunei 2035 menumpukan kepada pembangunan ekonomi dinamik dan berdaya tahan.
Di bawah rangka tindakan tersebut, industri makanan dan pelancongan dikenal pasti sebagai salah satu daripada 5 sektor keutamaan yang memacu pertumbuhan pekerjaan berkualiti tinggi dan inovasi di samping ICT, hiliran minyak dan gas dan perkhidmatan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menekankan perkara tersebut semasa dialog Belia Awam edisi ke-8. Acara bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-20 diadakan di Jabatan Perdana Menteri. Acara bertemakan Belia bertindak memperkasa masa depan ekonomi Brunei. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin juga berkata, di samping Peta Jalan Industri Makanan, Peta Jalan Industri Pelancongan Negara Brunei Darussalam 2024-2035 menetapkan matlamat yang bertujuan menjana kira-kira $1.1 bilion Brunei dalam hasil pelancongan disokong oleh peningkatan 1.4 juta pengunjung setiap tahun. Acara dianjurkan bersama rangkaian profesional Belia Brunei dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan disokong oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Persatuan Perniagaan Perancis Brunei FBBA merupakan salah satu persatuan perniagaan yang paling aktif di negara ini. Ia juga memainkan peranan penting dalam memperdalam hubungan ekonomi dan memupuk pemahaman bersama antara negara Brunei Darussalam dan Perancis. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menggariskan perkara tersebut semasa perjumpaan tahunan sempena ulang tahun FBBA ke-25. Majlis berlangsung malam tadi di sebuah restoran di Ibu Negara. Menurut Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, persatuan tersebut juga membantu kedua-dua perusahaan meneroka perkongsian baru yang menyokong pertumbuhan, inovasi dan kesejahteraan bersama. Dengan tema sepanjang tahun, ia mencerminkan mengenai perjalanan persatuan berkenaan. Juga hadir Puan yang terutama Evie Lubin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam. 152 orang mu'alaf menerima sijil tamat skim bimbingan lanjutan 2 pada Majlis Convocation Skim Bimbingan Mu'alaf kali ketiga. Majlis Anjuran Bahagian Pembangunan Mu'alaf, Tarbiyah Mu'alaf, Pusat Dakwah Islamiah itu diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dalam ucapannya berkata, para mu'alaf diseru agar bergiat aktif dalam persatuan dan digalakkan menghadiri kelas-kelas pengajian yang dianjurkan oleh persatuan atau agensi berkaitan bagi mendalami ilmu agama dan memperkukuh akidah mereka. Skim bimbingan mu'alaf dapat memperkukuhkan keyakinan diri untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu agama Islam. Kementerian Pendidikan melalui bahagian kaunseling mengadakan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2025. Majlis berlangsung di Pusat Tingkatan 6 Sengkurung. Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Majlis diisikan dengan forum khas kesihatan mental bertajuk Minda Sejahtera Tanggungjawab Bersama yang mengongsikan pandangan dari perspektif pendidikan, kesihatan dan kerohanian serta pengalaman sebenar yang relevan dengan konteks sekolah di negara Brunei Darussalam. Sukan. DPMM FC meneruskan saingan bola sepak Liga Super Malaysia malam tadi. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim berakhir dengan keputusan DPMM FC 0, Johor Darul Takzim 10.